Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk kita sambung perbincangan kita dan juga huraian kita bagi risalah An-Nuqayah fi Usulil Fiqh karangan Al-Imam Jalaluddin Abu Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi kita berhenti minggu lepas di bahagian atau di bab kias. Okay? Minggu lepas kita dah selesai bahaskan tentang qaul sahabi. Maka minggu ini insya-Allah kita akan sentuh perbahasan tentang qiyas, okay, dan juga istishab. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, al-qiyasu raddu far'in ila aslin bi'illatin jami'atin fil hukum fa in awjabathu al-'illah fa qiyasu 'illatin aw dallat fadalalatin أو تردد بين أصلين وألحق بالأشبه به فشبه وشرط الأصل ثبوته بدليل وفاقي والفرع مناسبته والعلة الاضطراد وكذا الحكم وهي الجالبة له. Okay. Jadi kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, qiyas, al-qiyas. Al-qiyas ialah mengembalikan far' kepada al-asl dari sudut hukum kerana keduanya mempunyai illah yang sama. Jika qiyas itu atas dasar illah, maka ia adalah qiyas illah. Jika qiyas itu atas dasar dalalah, maka qiyas dalalah. Jika qiyas itu atas dasar suatu far' mempunyai persamaan dengan dua asal, maka ia adalah qiyas syabah. Okay. Satu far' mempunyai persamaan dengan dua al-asal, kemudian ianya digandingkan dengan yang paling hampir kepadanya, maka ia adalah qiyas syabah. Kita tinggal dekat sini. Patutnya dia jadi, jika qiyas tu atas dasar suatu far' itu mempunyai persamaan dengan dua asal, maka ia digandingkan dengan yang paling iras dengannya, maka itu adalah qiyas syabah. Dan syarat kepada al-asl adalah ianya sabit dengan dalil yang disepakati. Syarat kepada al-far' pula ialah munasabah. Manakala syarat kepada illah dan juga hukum ialah al-ittirad. Illah adalah perkara yang menentukan al-hukum. Jadi minggu ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mula perbahasan kita tentang qiyas. Yang mana qiyas ini merupakan dalil keempat yang disepakati oleh mazhab-mazhab fiqh ahli sunnah wal jamaah. Okay, dalil yang disepakati, dipakai oleh kesemua mazhab-mazhab yang mu'tabar. Kata seorang ulama, Syekh Amir Bahjat hafizahullah, wa thaniyan adillatun min hakhtulif fihi wa ba'dun bil wifaqi yattasif fahiya al-kitabu sunnatul ijma'u وهي الكتاب سنة الإجماع قياسها في غيرها نزاع. Dalil-dalil yang disepakati itu ada empat.
al-kitabu was sunnah wal ijma', dan juga yang terakhir adalah qiyas. Jadi qiyas merupakan antara dalil yang disepakati oleh kesemua mazhab-mazhab fiqh ahli sunnah yang mu'tabar. Cuma ada di sana mazhab yang menolak qiyas asy-syar'i. Qiyas dalam syarak lah, dalam fiqh, iaitu yang dinisbahkan kepada mazhab al-Zahiri. Dinisbahkan kepada mazhab al-Zahiri, yang mana mazhab al-Zahiri ni mazhab yang telah pupus. Telah mati di telan zaman. Dinisbahkan kepada mazhab al-Zahiri bahawa mereka menafikan dan menolak qiyas. Mereka menafikan dan menolak qiyas. Akan tetapi penafian mereka terhadap qiyas itu pandangan yang terlalu lemah. Sangat lemah dan tak boleh dijadikan sandaran. Bukan pandangan yang mu'tabar. Pandangan mazhab al-Zahiri yang menafikan qiyas adalah pandangan yang sangat lemah, sangat tidak mu'tabar, dan ulama tidak memberikan kepadanya nilai ilmiah tertentu. Sebab itulah kata Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, imam yang masyhur dalam ilmu syariah, fiqh dan usul. Kata Imamul Haramain, al-muhaqqiquna la yuqimuna li khilafi adh-dhahiriyyati wazna. Para ulama yang tahqiq, yang mendalam dalam penguasaan ilmu mereka, tidak memberikan khilaf yang dilakukan oleh mazhab Zahiri apa-apa nilai ilmiah. Tidak memberikan khilaf mazhab Zahiri apa-apa nilai ilmiah. Maksudnya kita tak ambil kisah lah, kita tak ambil kira. La yu'tabaru bih. Masalah mazhab Zahiri dalam isu qiyas ini tidak diambil i'tibar. Kita tolak. Kerana qiyas sabit di dalam Al-Quran, sabit di dalam As-Sunnah, sabit di dalam ijma'. Ini sabit dalam banyak lagi. Maksudnya qiyas ni ada banyak dalil yang support. Tentang dalil Al-Quran yang menyatakan akan kehujahan qiyas adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa'tabiru ya ulil absar, ataupun ya ulil albab. Fa'tabiru, lakukanlah i'tibar. Fa'tabiru, lakukanlah i'tibar. Kata para ulama tafsir kita, al-i'tibar datang daripada perkataan abara ya'buru uburan. Al-ubur maksudnya melampaui atau melalui, menjangkaui. Ataupun merentasi. Lagi tepat merentasi. Contohnya kita kata abartu al-hudud. Saya merentasi sempadan. Qiyas adalah apa? Qiyas adalah perbuatan kita tidak melihat nas sahaja, bahkan kita merentasi nas. Kita melihat di sebalik nas. Apa illah dan sebab yang ada di sebalik nas. Apa kita cakap logik dan reasoning di sebalik nas. Apa makna yang akal kita boleh capai di sebalik nas. Yang mana daripada makna tersebut, kita dapat ambil hukum, derive hukum, dan apa sahaja peristiwa yang baru berlaku ataupun kes yang baru berlaku yang berhajatkan kepada hukum dan kita dapati makna tersebut ada padanya, kita lakukan qiyas. Jadi qiyas ni kita melihat
merentasi apa yang ada dalam nas. Okey. Ada al-mujawazah, kita merentasi. Kan. Dan i'tibar adalah kita merentasi sesuatu. Al-Quran suruh kita i'tibar, merentasi, melihat di sebaliknya. Jadi kata para ulama, ayat ini ada isyarat pada untuk kita melakukan qiyas. Kerana ayat ini suruh kita mengambil iktibar. Ambil iktibar adalah melihat, merentasi apa yang tersurat. Okey. Itu dalil pertama. Okey, dalil pertama. Walaupun realitinya dalil itu dikritik lah. Antaranya dikritik oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Isnawi. Okey, tapi ala kulli hal itu yang disebutkan oleh ramai ulama. Dalil yang kedua akan yang menetapkan kehujahan qiyas, hujjiyah al-qiyas adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Okay. Apabila kamu berselisih akan suatu perkara, maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana untuk kita mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasul jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah wafat? Kita tak ada perantara untuk kita berkomunikasi secara langsung dengan Allah dari sudut nak tahu tentang hukum hakam. Okey. Wasitah kita, medium kita iaitu Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi macam mana kita nak farudduhu ilallahi war Rasul? Jadi kata para ulama, maksud farudduhu ilallahi war Rasul, kita mengembalikan masalah tersebut kepada apa yang telah pun tersurat hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey. Kita melihat, kita kembalikan masalah tersebut, cari panduan dalam Al-Quran dan Sunnah akan hukum bagi masalah baru tu. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah dalamnya ada jawapan kepada apa sahaja hukum, kepada semua permasalahan. Boleh? Al-Quran dan Sunnah di dalamnya ada jawapan kepada kesemua permasalahan. Walaupun permasalahan itu baru saja muncul tahun 2022. Jawapannya ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini tibyanan likulli syai', tibyan, penjelas bagi setiap sesuatu. Daripada Allah sendiri. Ini kata-kata daripada Allah sendiri, Al-Quran adalah tibyan kepada setiap sesuatu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah, kitab beliau di dalam ilmu usul fiqh, kata imam kita Asy-Syafi'i, Nasirus Sunnah, pendukung sunnah yang agung, imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kata Imam Syafi'i, tak ada satu nazilah, tak ada satu kes baharu yang timpa pada umat Nabi Muhammad SAW ini, melainkan jawapannya pasti ada di dalam Al-Quran. Sama ada Al-Quran menaskan akannya ataupun kita kena istinbat. Nassan wastinbata. Al-Quran dah tunjuk dah akan kita terhadap hukum bagi perkara baru tu, bagi kes baru tu. Walaupun kes tu tahun 2022 baru muncul. Cuma Al-Quran tunjukkan kepada kita dengan banyak cara. Kadang-kadang secara nas, kadang-kadang istinbat. Dan qiyas adalah satu bentuk daripada istinbat. Mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Warudduhu ilallahi war Rasul. Maksudnya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Melihat makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, logik dan reasoning yang ada di sebalik Al-Quran dan Sunnah, dan kita gandingkan dia dengan permasalahan baru tu. Kita lakukan kias permasalahan baru tu kepadanya. Okey?
Jadi ini dua dalil daripada Al-Quran bahawa qiyas adalah hujjah. Okay, qiyas ini hujjah. Di dalam hadis juga banyak. Bahkan kata-kata sahabat yang masyhur dinisbahkan kepada Sayyidina Umar juga ada tentang qiyas. Okey. Kata Sayyidina Umar, alhiqin nadhira bin nadhir. Wasyabah ataupun wasyabiha bisyabih. Okey. Ataupun wasyabah bisyabah. Atau kama qala. Alhiqi an-nadhira bin nadhir. Jika dua hukum mempunyai makna yang sama, ilah yang sama, maka lakukanlah qiyas padanya. Gabungkanlahnya. Okay. Alhiqin nadhira bin nadhir, kata Sayyidina Umar. Dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, yang sahih, Nabi SAW sendiri melakukan qiyas. Apabila Nabi SAW menyebutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan salah seorang daripada kamu itu ada sedekah padanya. Macam mana? Rasulullah SAW terangkan dengan dia melepaskan syahwatnya pada perkara yang halal. Contohnya pada pasangan dia, isteri atau suami. Kan? Sehingga sahabat bila dengar akan kenyataan Nabi SAW ini, mereka hairan. Lalu mereka tanya, wahai Rasulullah, melepaskan syahwat pun dapat pahala ke? Lalu Rasulullah SAW jawab, bukankah kalau kamu lepaskan syahwat pada perkara yang haram dapat dosa? Maka jika kamu lepaskan pada yang halal dapat pahala lah. Jadi kata para ulama, ini adalah satu bentuk qiyas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Okay. Qiyas al-awla. Qiyasu al-awla. Kalau dilakukan pada haram dapat dosa, jika kita lakukan pada perkara yang harus ataupun dituntut, maka pastilah lagi patut dapat pahala. Ini satu bentuk qiyas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri dan sabit dalam nas yang sahih. Dan ijma' telah pun berlangsung seawal zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ataupun radhiyallahu anhum, bahawa mereka melakukan qiyas dan tiada daripada kalangan para sahabat yang membantah atau menafikannya. Maka ia telah menjadi satu qiyas, satu ijma' sukuti. Satu ijma' sukuti di kalangan para sahabat. Okey? Bahawa qiyas adalah hujjah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. So itu muqaddimah untuk menetapkan yang qiyas ini sabit dalam Al-Quran, sabit dalam As-Sunnah, sabit dalam ijma'. Apa lagi yang kita mahu, betul tak? Okey. Siapa yang mengatakan bahawa qiyas ini tertolak secara mutlak atau perkara yang mazmum secara mutlak, maka dia telah tersilap. Telah tersilap. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapati dalam kitab para ulama salafus salih kita, yang mana mereka melakukan zammur ra'yi wal qiyas. Mereka mencela pandangan dan qiyas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka banyak kitab ulama salafus salih kita, tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa bab ataupun biasanya kadang-kadang ada kitab khusus zammu ar-ra'yi ataupun zammu al-qiyas dan sebagainya. Ketahuilah, bukanlah maksudnya para salaf tu mencela qiyas. Akan tetapi yang dicela mereka adalah qiyas yang batil. Kerana qiyas itu ada qiyas yang valid, qiyas yang sah, yang mu'tabar, dan ada qiyas dekat sana yang batil.
Okey, yang batil. Maka kita tafsirkan nas-nas ulama salaf kita yang mencela pandangan ar-ra'yi dan juga qiyas sebagai mencela qiyas yang batil. Penting bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk faham poin ini ya. Sebab sebahagian orang dia baca kitab ulama salafus soleh kita tanpa panduan, dia faham ikut dan sendiri dia. Dia dapat kepada kesimpulan bahawa salaf mencela qiyas secara umum. Itu salah. Itu salah. Salah sesalah-salahnya. Kan. Macam mana mereka boleh cela qiyas secara umumnya kalau mereka sendiri lakukan qiyas? Takkan mereka mencela diri mereka sendiri, betul tak? Selesai. Sekarang kita nak pergi kepada definisi qiyas. Qasa yaqisu qiyasan dari sudut bahasa. Okey. Qasa yaqisu qiyasan. Dari sudut bahasa, qiyas ni maksudnya mengukur. Kita ukur. Kan? Miqyas. Kita ukuran. Miqyas ni ukuran satu benda. Size satu ukuran kita boleh cakap. Dari sudut bahasa, qiyas ni ukur. Ataupun kita buat comparison di antara dua perkara. Dari sudut bahasa, qiyas mesti di antara dua perkara. Sama ada maksud dia ukur atau kita buat perbandingan. Okey. Dari sudut istilah, para ulama usul kita ialah mengembalikan al-far' kepada al-asal dari sudut hukum kerana keduanya mempunyai ilah yang sama. Ataupun dalam bahasa Arab dia, okay, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Saya baca bahasa Arab kemudian saya terjemah. Dalam bahasa Arabnya, raddul far'i ilal asli fil hukum li'illatin jami'ah. Raddul far'i ilal asli ataupun raddu far'in ila aslin fi hukmin li'illatin jami'ah. Okey. Jadi dekat dalam definisi qiyas ini tuan-tuan dan puan-puan akan dapati ada istilah-istilah yang baru yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak faham. Hanya setelah tuan-tuan dan puan-puan faham istilah ini, barulah tuan-tuan dan puan-puan dapat fahami dan dalami dengan baik apa sebenarnya definisi qiyas. Okey. Kita ada perkara nama dia al-far'u. Apa dia al-far'u ini? Al-far'u ni tuan-tuan dan puan-puan adalah kes yang kita mahu tahu akan hukumnya. Kes baharu yang hukumnya tidak dinaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kes ini tak dinaskan. Maksudnya kalau kita nak cari dalam Quran dan Sunnah, kita tak akan jumpa. Ghair mansus. Tak jumpa. Kan, saya bagi contoh. Kalau ada orang tanya, apa hukum seorang penjaga anak yatim, penjaga rumah atau yayasan anak yatim merosakkan harta anak yatim atau membinasakan harta anak yatim dengan mengumpulkan duit mereka dan mencampaknya ke dalam washing machine. Tu dia. Dia ambil duit anak-anak yatim ni ratus ribu ringgit, ratusan ringgit, ribuan ringgit, campak masuk washing machine. Dia onkan washing machine tu, habis duit. Koyak-koyak ke, okay? Pudar warnanya dan sebagainya. Rosak habis duit anak yatim. Orang tanya, kita pun cari. Kita nak cari dalam Al-Quran dengan hadis, mana kita nak jumpa yang cerita pasal washing machine? Ada? Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan carilah. Dalam Al-Quran dan hadis beribu-ribu tahun pun, saya jamin tuan-tuan dan puan-puan tak akan jumpa perkataan washing machine. Ataupun dalam bahasa Arab dia, moden dia ghassalah. Ghassalah
Dengan maksud washing machine, pasti tak ada dalam Quran dan hadis. Saya jamin. Tuan-tuan dan puan-puan, carilah beribu-ribu tahun takkan jumpa. Jadi kalau orang tanya soalan macam tu, kita nak jawab macam mana? Kan, washing machine bukan perkara yang dinaskan akan hukumnya dalam Al-Quran. Nampak tak? Dalam kes ini, hukum membinasakan atau merosakkan harta anak yatim guna washing machine, inilah al-far'. Inilah nazilah, kes baharu yang tidak dinaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kita sendiri nak tahu hukum dia apa. Dalam Quran dan Sunnah tak ada mention secara direct, tak ada. Secara direct dan eksplisit, secara jelas tak ada. Jadi kita sendiri nak tahu, mana nak jumpa ni kan? Kan? Jadi kita kena buat kias. Tadi kes yang kita nak tahu hukumnya, yang tak dinaskan dalam Al-Quran Sunnah tadi dipanggil al-far'u. Al-far'u. Kita kena lakukan kias. Okey? Bila kita nak lakukan kias, kita kena kiaskan hukum tadi, membinasakan harta anak yatim dengan washing machine, dengan suatu yang dipanggil dengan istilahnya sebagai al-asl. Al-asl adalah satu perkara atau satu perbuatan yang hukumnya telah pun dinyatakan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang bagi tahu akan hukum al-asl ini. Al-fara' tak ada. Kita nak ambil fara' ni, kita nak gandingkan atau kita nak kata fara' ni kita nak samakan. Kita nak samakan yang fara' ini dengan asal dari sudut hukum. Kita nak samakan dari sudut apa? Dari sudut hukum. Dan asal tadi macam mana bagi tahu, dia mesti kena ada nas daripada dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ciri-ciri al-asl dia mesti mansus, ada nasnya. Okey? Boleh setakat ni tuan-tuan dan puan-puan? Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, okey, mereka itu benar-benar ataupun hanya sebenarnya memakan api neraka atau memasukkan api neraka dalam perut mereka. Okey. Boleh. Jadi ayat Quran mention tentang hukum makan harta anak yatim. Okey. Ayat Quran tak ada mention tentang membinasakan harta anak yatim guna washing machine kan? Betul tak? Tak ada. Tapi yang ada dalam Quran, ya'kulun, makan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Okey. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Okey. Sekarang kita dah ada asal. Apa dia asal? Asal dia adalah makan harta anak yatim haram. Itu asal. Makan harta anak yatim telah dinaskan hukumnya dalam Al-Quran. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Allah ancam dengan api neraka. Maka pastilah ia haram. Okay, bila diancam dengan api neraka. Apa ilahnya? Kalau tuan-tuan dan puan-puan sama-sama ambil masa sejenak fikir dengan saya. Kenapa makan harta, apa sebab di sebalik hukum makan harta anak yatim tu haram? Apakah sebab, apakah reasoning? Kenapa hukum makan harta anak yatim haram? Bila kita fikir semula, bila para ulama kita, para fuqaha dan usuliyun kita melihat
ayat tersebut, mereka dapati haram kerana ianya ada unsur membinasakan harta anak yatim. Okay, ada unsur itlaf mal atau amwal yatama, yang mana membinasakan harta orang lain tanpa hak adalah zalim, adalah zulm, zalim, kezaliman, haram. Maka makna di sebalik pengharaman makan harta anak yatim apa? Makna di sebalik pengharamannya itlaf malil ghair atau mal yatim. Kita merosakkan, membinasakan harta orang lain. Bila kita ambil makna ni, ilah ini, makna ni, kita tengok pada al-far' tadi, merosakkan harta anak yatim pakai washing machine, ada tak makna yang sama? Ya, ada makna yang sama. Ada ilah yang sama, iaitu bila kita rosakkan washing machine, kita dah binasakan harta anak yatim. Bila kita binasakan harta anak yatim, harta orang lain, kita telah melakukan kezaliman. Maka apa hukum dia, tuan-tuan dan puan-puan? Hukum membinasakan harta anak yatim dengan pakai washing machine adalah haram. Kita kias dengan memakan harta anak yatim. Boleh, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Jadi rukun kias ada 4. Tuan-tuan dan puan-puan kena hafal dan ingat. Ada al-far'u, ada al-aslu, ada al-hukmu, dan yang keempat ada al-illah. Ada illah. Illah ni apa? Apa dia illah? Illah ni tuan-tuan dan puan-puan, illah ni lah kata kunci, keyword yang kita nak cari dalam bab kias. Kata para ulama, okay, kata seorang Syekh Amir Bahjat namanya, wal illatul wasful ladzi qad iqtada hukman bihadza mabhathul hukmin qada. Okey. Illah adalah sifat. Dia tengoklah, kalau mazhab Hanbali dia kata wal illatul wasful ladzi qad iqtada. Kalau mazhab Syafi'i kalau tak silap wal illatul wasful ladzi qad arrafa. Ala kulli hal, illah adalah sifat yang ada pada suatu perkara. Dia wasf, dia sifat. Dia sifat yang ada pada suatu perkara yang mana disebabkan sifat atau ciri inilah suatu hukum itu diberikan kepada satu perkara. For this reason yang ada dekat satu perkara diberikan hukum kepadanya. Okey. Sebagai contoh yang mudah untuk kita faham, tuan-tuan dan puan-puan pun akan faham dengan mudah sebab biasa tahu, biasa dengar dah. Illah kepada pengharaman arak adalah al-iskar. Yang mana Nabi SAW naskan dalam hadis yang sahih. Kullu muskirin haram. Okey. Semua yang memabukkan itu haram. Jadi muskir daripada al-iskar. Al-iskar memabukkan adalah sifat yang ada pada arak. Yang mana kata fuqaha kita, bila orang tu kena pada dia iskar, dia akan jadi orang yang sakran, orang mabuk. Sakran ni dia syiddatun mutribah. Nashwah, dia rasa macam semacam, dia rasa macam ringan semacam, dia rasa macam khayal semacam best. Dia rasa feel semacam best. Dia tak boleh fokus, dia tak tahu apa yang berlaku kat sekeliling dia. Okey. Iskar, itu kesan iskar. Jadi iskar ataupun memabukkan adalah ilah di sebalik pengharaman arak. Boleh tuan-tuan dan puan-puan?
Dan mencari illah ni lah yang penting. Okay? Illah ni yang penting dalam mana-mana kias. Jadi itulah rukun-rukun kias. Kalau dalam kes harta anak yatim tadi, illah dia apa? Itlaf malil ghair. Membinasakan, merosakkan harta orang lain. Okay? Saya harap tuan-tuan dan puan jelas. Kemudian kita masuk kepada kata Imam Suyuti. Jika kias tu atas dasar illah, maka ia adalah qiyasul illah. Dekat sini saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian satu maklumat penting. Ketahuilah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, qiyas ada banyak jenis dan tahapan. Ada banyak jenis dan levels. Boleh? Setakat apa yang disebutkan dekat dalam An-Nuqayah, Imam Suyuti mention atau sebutkan 3 jenis qiyas. Al-illah, qiyasul illah, qiyasul dalalah, qiyasul syabah. Sama macam apa yang Imam Al-Haramain sebut dalam Al-Waraqat. Ada 3 sahaja mereka sebutkan. Dan ada banyak lagi. Kita ada macam-macam lagi. Kita ada qiyas al-awlawi. Kita ada al-qiyas binafil fariq. Okay, macam-macam lah. Dari sudut kedudukan dan kualiti, daripada 3 yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dekat sini, qiyas yang paling tinggi kualitinya, yang paling tinggi grade, yang semua ulama nak dapat, yang mereka kejar-kejarkan adalah apa dipanggil sebagai qiyasul illah. Itu nombor 1. Paling high quality. Bawah dia qiyasul dalalah, kurang kualiti sikit. Lagi bawah lagi qiyasul syabah, lagi kurang kualiti. Sampai dikhilafkan adakah qiyasul syabah itu hujah atau tidak. Okey? Kita tengok, jika qiyas itu atas dasar illah, maka ia adalah qiyas illah. Jika qiyas atas dasar illah, sebagai contoh yang ana berikan tadi, merosakkan harta anak yatim dengan masukkan duit dalam washing machine dengan memakan harta anak yatim. Kita lakukan qiyas di antara keduanya dengan illah apa? Merosakkan harta orang lain. Itlaf malil ghair. Sekarang qiyas yang kita lakukan, rosakkan dengan washing machine dan makan harta anak yatim tu, merosakkan harta anak yatim dengan pakai washing machine dan makan harta anak yatim. Atas dasar apa kita samakan, kita lakukan illah? Atas dasar mereka berkongsi pada illah. Atas dasar apa kita melakukan qiyas? Silap. Atas dasar apa kita lakukan qiyas? Atas dasar kedua-duanya berkongsi pada illah. Okay, atas dasar kedua-duanya berkongsi pada illah. Dan inilah yang paling tinggi kualiti dia. Jika qiyas itu atas dasar dalalah, maka dipanggil qiyas ad-dalalah. Qiyas ad-dalalah ni hakikatnya ada banyak jenis juga. Tapi ana sebutkan jenis yang paling mudah. Okay? Jenis yang paling mudah menurut ulama usul kita, qiyasud dalil atau dalalah ni adalah kita lakukan qiyas di antara 2 perkara kerana dua-duanya berkongsi pada dalil wujudnya illah. Bukan pada illah sendiri. Bukan pada illah sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi pada dalil yang bagi tahu kita ada illah. Okey. Sebagai contoh, ulama kata arak haram sebab memabukkan, al-iskar. Apa dalil iskar? Dalil wujudnya ciri-ciri iskar pada minuman arak ni, antara dalilnya adalah ianya ada bau yang tertentu dan berbuih-buih. Dia macam dah sampai satu tahap
peraman tu sampai satu tahap yang berbuih-buih dan ada bau yang kuat. Asyiddah pada air tu, pada minuman tu, pada cairan tu. Okey. Ada buih-buih, ada bau yang distinct. Orang Inggeris kata bau yang khusus. Jadi katakanlah kita ada jumpa satu minuman. Nama minuman tu ketum. Okey, katakanlah kita jumpa ketum. Ketum ni kita tak tahu dia memabukkan ke tidak. Tapi yang kita tahu, ketum ni ada ciri-ciri dalil kepada wujudnya sifat ianya memabukkan. Ada dalil yang bagi tahu kita dalam ketum ada sifat yang dia boleh memabukkan. Apa dia? Kita tengok ketum dia ada sampai tahap peraman dia tu, dia akan ada bau distinct, bau tertentu tu, dan dia akan ada syiddah padanya. Mungkin berbuih, mungkin warna dia berubah, yang mana ciri tu, sifat tu sama macam arak bila dia mula. Asalnya cuka jadi arak kan. Bila dia dah mula peram dan dia dah mula berubah. Okay. So itu dia. Kita kiaskan ketum dengan arak bukan kerana ilah memabukkan. Tapi katakanlah kita kiaskan atas dasar kedua-duanya ada ciri yang sama. Dah busuk, dah ada bau itu dan dah berbuih-buih. Jika kita buat kias atas dasar tu, itu dia akan jadi kias ad-dalalah. Jika kita buat kias atas dasar ketum memabukkan, arak memabukkan, itu dia akan jadi kias illah. Nampak tak? Boleh tuan-tuan dan puan? Okay. Kalau dia kata ketum memabukkan, arak memabukkan, maka hukum ketum sama dengan arak, itu kiasul illah. Tapi kalau dia kata ketum berbuih dan bau busuk, berubah warna, arak berbuih, berbau busuk dan berubah warna, maka hukumnya sama, itu qiyas ad-dalalah. Ini bentuk qiyas ad-dalalah yang paling senang. Qiyas ad-dalalah ni ada banyak jenis. Ini bentuk yang paling senang. Boleh tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, yang paling rendah sampai dikhilafkan oleh para ulama, adakah ianya hujah atau tidak? Apa yang dipanggil sebagai qiyasu asy-syabah. Iaitu satu fara' ini mempunyai persamaan dengan dua asal. Lalu kita samakan dia dengan yang mana satu dia lagi hampir dan lagi iras. Ada banyak contoh bagi qiyas syabah ni. Kalau kita ambil contoh yang biasa ulama kita sebutkan, contoh yang mudah adalah seorang hamba, adakah hamba itu bila kita katakanlah macam ni lah, Ana bagi contoh. Ada orang, mungkin zaman sekarang tak ada dah, tapi zaman dululah andaikan zaman dulu. Katakanlah ada orang ni dia pergi bunuh hamba. Dibunuh hamba. Apa yang dia patut buat? Apa yang hukum yang kena pada dia? Adakah dia kena hukum qisas lalu dia dibunuh semula? Atau bila dia bunuh hamba, dia kena ganti nilai hamba tu pada tuannya. Hamba tu harga RM30,000, dia kena bagi RM30,000 kat tuan dia. Maksudnya dia bayar ganti rugi lah kiranya. Dia ganti. Okay. Mana satu? Adakah dia kena qisas atau dia bayar ganti, dia ganti balik je? Kenapa perbahasan ni timbul? Sebab ulama tak tahu hamba ini hukumnya mana satu. Adakah hamba ni lebih dekat kepada harta? Jika hamba ni lagi dekat kepada harta, maka kita tak boleh qisas lah. Maka bila hamba tu dibunuh, kita tak boleh tuntut qisas, tapi kita hanya boleh tuntut orang tu ganti balik dengan wang. Dengan nilai hamba tu. Atau hamba ni lebih dekat kepada manusia yang merdeka. Di antara hamba ni, di antara dia tu harta atau manusia yang merdeka, mana dia lagi hampir? Ikutlah mazhab mana. Ada mazhab yang kata hamba lagi dekat dengan harta,
Bila dia lagi dekat dengan harta, kalau anda tak silap ini mazhab Syafi'i, maka tak dilaksanakan qisas lah, cukup bayar ganti rugi saja. Cukup dhaman. Qimah. Dhaman nilai hamba. Maksudnya dia bayar ganti rugi hamba. Jika ada mazhab yang kata hamba tu lebih dekat kepada manusia yang merdeka, maka dia akan kata orang yang bunuh hamba tadi akan dihukum qisas. Okay. Kan? Qisas berlaku pada pembunuhan, betul tak? Kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Dia berlaku pada pembunuhan. So nak buat kat mana, nak letak orang tadi kat mana? Dia kena bayar ganti rugi sahaja ke ataupun dia kena qisas? Khilaf daripada kalangan para ulama. So sebagai contoh, anda bagi contoh kat tuan-tuan dan puan. Mazhab ulama yang kata hamba itu lebih hampir kepada harta. Mereka kata, tengoklah persamaan hamba dengan harta ni banyak. Antaranya hamba boleh dijual beli. Orang merdeka tak boleh dijual beli. Hamba boleh dijual beli. Jika hamba tu boleh dijual beli, maka hamba masuk dalam definisi harta. Kan? Sebab jual beli ni adalah taklib al-mal ataupun tabadulul mal biqasdir ribh. Taklibul mal ataupun tabadulul mal biqasdir ribh. Silap, itu bukan jual beli. Silap. Jual beli ni mesti melibatkan harta. Okay, jual beli mesti melibatkan harta. Sebab yang hanya sah untuk dijual dan dibeli adalah harta. Okay. Tadi yang anda kata definisi jual beli tu salah. Itu padam. Ustub alaih. Padam. Syarat untuk jual beli mesti ada harta. Dan syarat harta, dia mestilah perkara yang suci dan boleh diambil manfaat daripadanya. Maka dia adalah harta. Dan jika hamba boleh dijual beli, maka dia adalah harta. Hamba boleh dijual beli. Kita pun tahu, ulama ijma' hamba boleh dijual beli. Okay. Yuba'. Hamba yuba'. Yushtara wa yuba'. Hamba boleh yuhab. Dihadiahkan. Dihadiahkan. Macam hadiah, macam harta boleh dihadiahkan. Hamba boleh diwarisi. Hamba boleh diwarisi. Yuras. Harta boleh diwarisi. Okay, harta boleh diwarisi, hamba pun boleh diwarisi. So ulama yang daripada mazhab yang kata hamba ni sama dengan harta, dia kata tengoklah hukum hakam hamba ni sama banyaklah macam dia tu harta. Maka kalau macam tu bila dia kena bunuh tak qisas lah, kita minta orang ganti rugi. Ulama yang kata hamba tu lebih dekat dengan orang yang merdeka, dia akan cakap, tak, tengok ada hukum yang kata, hukum yang menunjukkan atau isyarat kepada kita, hamba ni lebih dekat kepada orang yang merdeka. Apa contohnya? Contohnya dia kata hamba kita wajib nafkahkan dia. An-nafaqah. Kita wajib, dalam masyarakat nafaqah lah, dalam masyarakat nafkah. Kita wajib nafkahkan dia. Sama macam kita wajib nafkahkan, contohnya suami wajib nafkahkan isteri. Kemudian kita ada perbahasan nafkah furuk kepada usul, anak kepada ayah dengan mak dengan syarat-syaratnya. Ataupun usul kepada furuk. Ayah mak kepada anaknya dengan syarat-syaratnya. Itu mereka merdeka. Ada hukum nafkah, hukum wajib nafkah. Kan, dia bukan bincang pasal isu hamba ke tak hamba, dia nafkah ni umum. Pada merdeka pun dapat kena nafkah. Orang merdeka pun kena nafkah, hamba kena nafkah. So bila orang merdeka pun kena nafkah, hamba kena nafkah, ada persamaan dekat situ. Nampak macam hamba ni iras dengan orang merdeka. Okay. Nampak macam hamba ini ada iras dengan orang merdeka. Dan beberapa lain lah hukum lain yang mereka cakap menunjukkan hamba itu hukumnya sama dengan orang merdeka. Ala kulli hal, sekarang al-far' iaitu hamba yang kita nak tahu hukum dia ni, ada iras dengan dua asal. Sama ada harta, asal pertama harta, asal kedua adalah orang merdeka.
Bila kita samakan hamba dengan salah satu daripadanya, harta atau orang merdeka, perbuatan itu apa yang dipanggil sebagai qiyasu asyabah. Qiyas asyabah. Seterusnya, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dan syarat kepada al-asl adalah ianya sabit dengan dalil yang disepakati. Sabit dengan dalil yang disepakati. Disepakati oleh siapa ni tuan-tuan dan puan? Ini sebenarnya hakikatnya, kalau kita telusuri dan teliti dengan lebih lanjut, syarat ini ya, okay, kalau kita nak cakap direct, being honest lah kita cakap, syarat ini sebenarnya dia bukan syarat kias, tapi dia syarat kias apabila kita berdebat dengan orang lain. Sebab tuan-tuan dan puan kena faham, biasanya dalam bab kias ini berlaku pertengkaran yang besar, bukan pertengkaran lah, perselisihan yang besar di antara mazhab. Maka sebab itulah ulama usul fiqh kita kadang-kadang mereka khaskan satu bab dalam bab kias ni, nama dia qawadih al-qiyas. Perkara-perkara yang boleh kita kritikan, yang kita boleh tujukan kepada kias yang orang lain buat, yang mana ia akan melemahkan kias orang lain tu. Itu dipanggil qawadih. Okey tuan-tuan dan puan, ulama ajar kita seni macam mana kalau contohlah kita ni seorang yang bermazhab Syafi'i, kemudian ada orang lain dia mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, dia buat kias. Seni macam mana kita nak berdebat dengan dia dalam isu kias. Dan macam mana kita nak tujukan kepada dia kritikan qawadih dalam isu kias yang menyebabkan kiasnya jatuh standard jadi lemah. Dan dia juga boleh buat benda yang sama. Dia juga boleh tujukan qawadih kias, kritikan kias kepada kita. Yang mana kritikan ini akan lemahkan status kias tu. Dan tugas kita adalah kena pertahankan kias yang kita buat ataupun imam kita buat. Bukan sebab taksub, tapi atas dasar mengikuti dalil lah. Nak tengok dalil siapa lagi tepat. Okey, dan lagi kuat. Sebab syarat dalil lagi kuat ni adalah as-salamatu minal i'tirad. Dia selamat daripada kritikan. Dalil yang salim minal i'tirad lagi kuat daripada dalil yang tak salim minal i'tirad. Dalil yang selamat daripada kritikan dan bantahan, yang kita boleh cover dalil tu, kita boleh backup dia, maksudnya kita boleh buang semua kritikan dan bantahan yang ditujukan kepada dia. Dia adalah dalil yang lagi kuat daripada dalil lain yang tidak terselamat daripada kritikan dan bantahan. Faham? Jadi sebab itulah dalam isu kias ni, ulama kita dia ada bab nama dia qawadih al-qiyas. Dan bila kita berdebat dengan orang daripada mazhab lain, terutamanya dalam isu kias, untuk dia terima kias kita, bila kita present kepada dia satu hukum, kita cakap mazhab awak dalam isu ni salah. Mazhab awak dalam isu ni salah kerana kias menyatakan sekian. Kalau pakai kias, patutnya mazhab awak salah, contoh. Orang daripada mazhab tadi, dia kena sepakat dengan kita dari sudut, dia terima dulu dalil kepada kias kita tu, barulah dia boleh, dalil kepada kias tu diterima, barulah kias tu diterima. Okay, sebab tu Imam Suyuti kata kat sini, dan syarat kepada al-asl, al-asl tadi anda ada sebut kat tuan-tuan dan puan, perkara yang mansus, perkara yang disebut hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Okay, kata Imam Suyuti, syarat al-asl adalah ianya sabit dengan dalil yang disepakati. Al-asl bagi kias, dia mesti disepakati oleh dua orang yang sedang berdebat daripada mazhab yang lain. Katakanlah kita orang mazhab Syafi'i debat dengan orang mazhab Hambali, kita kemukakan kias kat dia, dalam kias kita ada asal. Asal bagi kias kita tu hendaklah disepakati saya dengan dia. Saya Syafi'i, dia mazhab Hambali contoh. Kalau tak, saya tak boleh ambil kias saya, jadikan hujah untuk paksa dia ikut pandangan mazhab Syafi'i contoh.
Kita nak kata pandangan mazhab Syafi'i dalam isu ni lagi kuat. Contohnya kan, kita cakap dekat orang mazhab Hambali. Okay, kita cakap dekat orang mazhab Hambali, pandangan mazhab awak dalam isu ni lemah. Awak kena ikut mazhab kita Syafi'i dalam isu ni sebab lagi kuat. Dalilnya adalah qiyas. Orang mazhab Hambali tu pun, oh ya ke? Cuba bagi dalil qiyas awak sikit, kita bagi dalil qiyas kita. Dalam dalil qiyas, dalam qiyas mesti kena ada asal kan, kena ada far' asal hukum dengan illah. Syarat bagi salah satu rukun ni iaitu asal, dia mestilah sabit dengan dalil yang disepakati. Sebab anda dah sebut tadi, dia asal ni apa yang mansus, disebutkan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kan? So dia mesti ayat Quran atau hadis yang disepakati ataupun yang diterima oleh orang mazhab Hambali tadi yang anda tengah diskusi atau debat dengan dia. Ana bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan isu tentang al-asl ni. Okay. Isu tentang al-asl dalam qiyas dan macam mana kadang-kadang bila orang tak peka tentang al-asl, qiyas yang dilakukan boleh jadi cacat dan tempang. Tanpa dia sedar. Ana bagi contoh. Katakanlah ana ni seorang mazhab Hambali. Katakan ana ni seorang mazhab Hambali. Ana jumpa seorang mazhab Syafi'i, ana kata dekat dia apa? Wahai saudara, hukum derma darah ketika puasa adalah haram. Kenapa saya nampak saudara duk derma darah hari ni? Hari ni kan hari pertama bulan Ramadan. Mana boleh derma darah? Derma darah ni membatalkan puasa. Saya mazhab Hambali, saya cakap macam tu dekat orang mazhab Syafi'i. Kawan mazhab Syafi'i ni tanya balik. Dia kata, kenapa awak kata derma darah ni membatalkan puasa? Tak boleh ketika puasa. Apa dalilnya? Saya yang selaku orang mazhab Hambali ni kata, okey, dia macam ni. Dalilnya adalah qiyas. Saya qiyaskan derma darah dengan berbekam. Kan? Kenapa? Kerana berbekam adalah asal yang mansus. Hukumnya ada dalam hadis, dalam sunnah. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam ataupun membekam dan orang yang dibekam. Yang membekam dan dibekam, kedua-duanya aftar, telah batal puasa mereka. Okay. Jadi asal saya adalah isu bekam. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih, tuan-tuan dan puan, dengar baik. Maka kata ulama mazhab ataupun kata orang mazhab Hambali tadi, katakanlah anak yang jadi represent mazhab Hambali ni, ana pun cakap, lalu kita kiaskan derma darah dengan bekam. Kita samakan derma darah dengan bekam. Illahnya apa? Orang mazhab Syafi'i akan tanya balik, apa illah dia, apa sebab dia? Dia kata, illah dan sebab kenapa keduanya sama adalah bekam haram kerana dia mengeluarkan darah ketika puasa. Contoh bekam haram kerana ianya mengeluarkan darah ketika puasa. Bila awak menderma darah ketika puasa, awak sekarang keluarkan darah, betul tak? Awak keluarkan darah. Maka derma darah dan berbekam sama kerana ilahnya, hukumnya sama kerana ilahnya sama, iaitu kedua-duanya, derma darah dan juga berbekam, berkongsi pada ilah mengeluarkan darah ketika puasa. Lalu natijahnya apa? Natijahnya derma darah haram. Boleh tuan-tuan nak buat?
Isu dia sekarang adalah asal saya tadi, iaitu hukum berbekam dalam puasa, dia sabit dengan dalil hadis sahih. Riwayat Imam Abu Daud tadi, aftarul hajim wal mahjum. Persoalan dia sekarang, apa pandangan mazhab Syafi'i terhadap hadis ni? Rupa-rupanya, bila kita kaji dan teliti balik, mazhab Syafi'i tak pakai hadis tu walaupun hadis tu sahih. Oh sudah. Ada orang bila dia dengar mazhab Syafi'i tak pakai hadis sahih, dia melompat. Dia kata tengok tu, mana boleh tak pakai hadis sahih. Berdosa besar. Apa mengarut mazhab-mazhab ni tak pakai hadis sahih? Jawapan dia mudah, tuan-tuan. Hadis ni di sisi mazhab Syafi'i mansukh. Hadis batal puasa kerana bekam dalam mazhab Syafi'i mansukh. Mansukh ikut istilah bahasa Arab dia. Mansukh, dimansukhkan. Kerana mazhab Syafi'i berpegang dengan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada tahun-tahun akhir Nabi SAW, Nabi SAW dilihat ihtajama wa huwa sha'im. Kata Ibnu Abbas, aku melihat Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan tengah puasa. Okay. Kalau anak tak silap, ini dekat-dekat tahun-tahun akhir Nabi SAW. Mungkin Hajjatul Wada' ataupun dekat-dekat dengan Hajjatul Wada'. Dekat tahun-tahun akhir. Maka kata ulama mazhab Syafi'i, memandangkan ini antara hadis-hadis terakhir yang datang daripada Nabi SAW, apa yang Ibnu Abbas cerita beliau nampak ni, ini menunjukkan perbuatan berbekam dah tak batalkan puasa dah. Sebab kalau tidak, Nabi SAW takkan berbekam. Dan ini juga menunjukkan perbuatan kata-kata baginda SAW sebelum ni, siapa yang berbekam dan dibekam batal puasa, hukuman itu telah mansukh kerana Rasulullah SAW sendiri buat. Walaupun hadis pertama tadi sahih, tapi hadis tu dah dimansukhkan dengan hadis lain yang juga sahih. Daripada nas yang datang lagi terkemudian. Lepas tu kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, bila kita belajar tentang nasakh, definisi nasakh ni apa? Raf'u hukum ataupun khitabun mutaqaddim bi khitabin mutaakhir ataupun mutarakhin. Kita mengangkat hukum yang datang daripada khitab, daripada dalil terdahulu. Macam mana kita angkat dia? Kita angkat dia dengan khitab ataupun dalil yang datang terkemudian, yang lagi lambat. Jadi sekarang kita ada dalil yang datang lagi lambat, yang mutaakhir, yang mutarakhin. Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW ihtajama wa huwa sha'im. Berbekam dalam keadaan Rasulullah SAW tengah berpuasa. Dalil ini telah mengangkat dan memasukkan hadis aftar al-hajim wal mahjum. Maka dengan itu kita faham, di sisi orang mazhab Syafi'i, hadis tadi walaupun sahih, hadis bekam tu batal puasa, ianya tak dipakai kerana mansukh. Maka kias yang dilakukan oleh orang mazhab Hanbali tadi, yang dikiaskan bekam, silap, yang dikiaskan derma darah dengan bekam, kias ini batil ikut mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i tak setuju dengan asal yang dipakai. Asalnya tidak mansus dengan dalil yang disepakati. Ya ada hadis, ya hadisnya sahih, tapi mazhab Syafi'i tak setuju dan terima hadis itu sebab hadis itu mansukh. Jadi orang mazhab Hanbali dia tak boleh argue dengan orang mazhab Syafi'i, dia pakai kias tadi tu. Okey. Ana rasa ana pun ambil masa banyak dah hari ni. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi pada syarat al-far'. Dan penting untuk tuan-tuan dan puan-puan fahami dengan baik bab kias ini. Kias inilah kemuncak ilmu usul fiqh dan ijtihad. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i istilahkan qiyas dalam kitab risalah dengan istilah ijtihad. Sebahagian ulama mutaqaddimin menamakan qiyas tu sendiri sebagai ijtihad. Menunjukkan bahawa lubbul ijtihad, kemuncak dan isi yang paling dalam ijtihad ni apa? Qiyas. Qiyas ni adalah medan para ulama yang hebat-hebat berbincang, berdiskusi. Okay. Dia bukan untuk orang-orang yang pandang rendah pada ilmu usul fiqh dan yalah, ataupun dia rasa dia sama level dengan ulama mujtahid. Tak.
Kias ni adalah tempat perbincangan satu bidang yang dibahaskan oleh pakar-pakar dan tokoh-tokoh ulama, terutamanya daripada kalangan mujtahid. Tempat mana mereka berkhilaf, mereka berdiskusi, mereka membawa dalil. Ada orang dia tak mampu nak faham semua benda ni, lepas tu dia pandang negatif pada kias. Dia tak faham zam as-salaf, celaan ulama salaf terhadap kias itu bukan semua jenis kias, tapi kias yang batil, yang mazmum. Okay, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Tak mesti juga rokok kita tak semesti buat kias pun tak apa. Untuk kata rokok haram, kita boleh kata rokok haram kerana ia masuk dalam umum ayat yang kata jangan kita mudaratkan diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campak diri kamu kepada kecelakaan. Ayat tu umum. Ila tahlukah, at-tahlukah umum, kecelakaan tu umum. Tahlukah tu kemudaratan dan kecelakaan. Alif lam kat situ jinsiyah, maksudnya semua jenis kecelakaan. Termasuk satu bentuk kecelakaan adalah rokok. So kita cakap, kita tak perlu buat kias pun. Rokok masuk dalam ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah kerana ayat tu umum, nas umum. Maksudnya kita tak perlu buat kias pun. Kita boleh guna direct nas. Walaupun memang nas tu tak mention perkataan rokok, perkataan dalam bahasa Arab dia apa? Sijarah, rokok kan. Atau tadkhin contohnya. Perbuatan merokok kan. Memang tak ada dalam Quran. Tapi perbuatan memudaratkan diri telah dinaskan secara umum, mudaratkan diri itu haram. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ada dalam Quran. Ada hadis kata la darar wala dirar. La darar, jangan mudaratkan diri sendiri, jangan mudarat secara umumnya, mudarat orang lain ke, mudarat diri kita sendiri lagi tak bolehlah, haram. So kita boleh kata rokok haram tak payah pakai kias pun, pakai nas Quran dengan hadis. Dan kalau nak pakai kias pun tak ada masalah. Puan boleh pakai, tapi waktu tu kias jadi supporting dalil. So kita boleh cakap rokok haram kerana Al-Quran, kerana hadis, kerana kias, kerana kesepakatan para ulama contoh ataupun fatwa. Okay, banyak dalil ataupun banyak kita cakap sumber lah. Okay, ada soalan lain? Apa beza ijtihad dan kias? Di mana masa boleh guna pakai? Ijtihad lagi umum daripada kias. Kias lagi khusus daripada ijtihad. Dengan bahasa mudahnya, kias adalah satu bentuk ijtihad. Apa dia ijtihad? Ijtihad ni adalah perbuatan seorang mujtahid mengerahkan segala kemampuan dan tenaga dia apabila dengan dia melihat ayat-ayat Quran dan hadis-hadis dan dia guna segala kemampuan dia, kemahiran dia dalam ilmu-ilmu alat, dalam ilmu ulumul hadis, dalam ilmu usul tafsir, dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu nahwu, sarah, balaghah, mantiq, semua diguna untuk didapatkan hukum. Itu ijtihad. Salah satu bentuk ijtihad adalah kias. Kias lagi khusus daripada ijtihad. Di mana masa kita boleh guna pakai ijtihad dan kias? Kita boleh guna pakai ijtihad dan kias pada perkara yang nas hukum tidak jelas padanya. Nas tidak jelas padanya. Nas yang jelas ni dipanggil dalalah nas. Dalalah nas ni maksudnya bila datang ayat Quran dengan sunnah yang tak ada tafsiran lain dah. Hanya ada satu tafsiran sahaja. Jika datang ayat atau hadis yang hanya ada satu tafsiran sahaja, maka dah tak boleh ijtihad. Persoalannya, ayat dan hadis yang hanya ada satu tafsiran sahaja ni dipanggil dalalah nas sikit. Majoriti ayat Quran dengan hadis, dalalah dia bukan nas, tapi dalalah dia zahir. Bila zahir, dia ada kemungkinan untuk kita tafsirkan dengan beberapa cara. Bila ada kemungkinan untuk kita tafsirkan dengan beberapa cara, maka waktu tu berhajatkan kepada kita guna ijtihad. Jadi ruang ijtihad ni sangat besar dengan luas. Bahagian yang kita tak boleh ijtihad ni sikit sangat. Sangat sikit. Dia bahagian-bahagian yang Al-Quran dan Sunnah nyatakan hukum dengan sangat jelas, 100% tak ada khilaf dah. Tapi dia sikit je lah. Pada bab akidah, pada sebahagian bab akidah, dan juga pada sikit bab fiqh yang mana dalilnya terlalu jelas. Dipanggil dalalah nas. Selain daripada tu, kita kena ijtihad. Dan masalah juga ramai orang, masalah juga yang ramai orang ajar zaman sekarang anda perasan adalah mereka tak faham. Mereka kata, anda dengar ada sebagian ustaz cakap, dia pakai kaedah betul tapi ustaz tu salah faham. Ustaz tu kata la ijtihada fi mawridin nas ataupun la qiyas fi mawridin nas. Tak boleh ijtihad atau qiyas jika ada nas.
Dia faham nas tu semata-mata ada Quran dan hadis. Tu salah. Kalau ada Quran dan hadis, saya dan tuan-tuan boleh ijtihad. Kalau saya dengan tuan-tuan ni penuhi syarat ijtihad lah. Bukan syarat nak ijtihad kena tak ada Quran dan hadis. Itu bukan maksud dia. La ijtihada ma'an nas maksudnya tak ada ijtihad apabila ada nas yang tahap kejelasan dia nas. Nas dekat situ maksud dia bukan Quran dan hadis, tapi nas dekat situ maksud dia tahap kejelasan. Ini berlaku kerana orang yang ajar tersebut dia tak faham ilmu usul fiqh. Dia tak belajar atau dia tak dalami ilmu usul fiqh. Sebab dalam ilmu usul fiqh dia bagi tahu kita lah tahap kejelasan Quran dengan hadis ni ada banyak. Kita ada nas, kita ada zahir, kita ada mujmal. Okey, kita ada banyak bertahap kan, tahapan. So tahap yang paling tinggi ni nas. So bila ulama kata tiada ijtihad bersama nas, maksudnya nas dengan maksud tahap paling tinggi ni. Bila ayat Quran dan hadis tu terlalu jelas. Sampai tak ada tafsiran lain. Cuma persoalan dia, ayat Quran dan hadis yang terlalu jelas sampai tiada tafsiran lain ni, permasalahan dia tak banyak lah. Berbanding permasalahan yang berhajat kepada ijtihad dan qiyas. Tiada soalan lain? Okey. Dah tak ada soalan. Okey, sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, lemah tersilap cakap dari diri sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. Jangan lupa untuk ulang kaji dan husnuzon lah terhadap para ulama kita. Ini je nasihat anak-anak bagi. Husnuzon terhadap para ulama kita, terutamanya ulama fiqh dengan ulama usul. Jangan kita sangka buruk. Sebab ada trend orang sangka buruk pada ulama fiqh dengan ulama usul. Okey, ini anak cakap secara umum je lah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang baik itu daripada Allah, lemah tercakap daripada diri sendiri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.